Makan nasi jangan makan berdiri. Assalamualaikum, saya Fikri Zamri. Jumpa Pak Godi sambil menari. Waalaikumsalam, nama saya Nur Hadi Berseri. Hari ini kita nak cakap pasal ukiran. Kalau kita tengok daripada zaman batu lagi, sebenarnya ukirannya jadi kemegahan sesuatu tamadun. Betul. Zaman dulu, sebelumnya ada retah pun, masyarakat dulu mereka buat ukiran untuk menceritakan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu. Dalam alam Melayu pun, ukiran kita memang dah terkenal kat seluruh pelosok dunia. Orang-orang kita ukir ukiran dekat kapal-kapal dan berlayar kat seluruh dunia. Kalau kita tengok dekat istana-istana lama, setiap benda dalam istana tu memang ada seni ukiran Melayu. Betapa hebatnya seni ukiran ni, kita boleh kenal sesuatu bangsa dengan hanya tengok ukiran tu je. Tapi, kebanyakan seni-seni ukiran Melayu ni yang dekat Malaysia ni dah semakin berkurang. Dan banyak orang kita memilih kepada benda yang simple dan benda yang moden tau. Kalau kita tengok pemilihan perabot-perabot untuk buat rumah zaman sekarang pun kebanyakan ambil daripada budaya barat. Jadi budaya Melayu kita dah hilang dalam zaman. Sedih lah. Untuk mengekalkan seni ukiran kayu ni, MTIB, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, melaksanakan satu program yang diberi nama Pendigitalan Ukiran Kayu. Dia bekerjasama dengan dua ahli guru yang termasyhur dekat alam tanah Melayu untuk menghasilkan motif untuk digitalkan dan dipasarkan kat seluruh negara. Menarik, sangat menarik. Sangat menarik. Untuk faham lebih dalam macam mana cara proses pendigitalan kayu ni, kami travel jauh ke Besut untuk tengok sendiri macam mana proses pendigitalan kayu ni. Dan hari ini kami berada dekat Pakatan Juruukir Tradisional. Jom kita masuk. Pakatan! Nama saya Muhammad Salizan bin Abdul Rahman. Saya anak kepada Haji Abdul Rahman Bilong, pelukis daripada Besut, Terengganu lah. Saya dalam bidang ukiran kayu ni lebih kurang 25 tahun secara serius lah. Jadi secara tidak formal tu lama lagi lah, sebab saya duduk bersama dengan pengukir, orang ukir kayu kan. Minat saya dalam ukiran kayu ni daripada kecil lagi lah. Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk mengambil bahagian seni banner, architecture. Selepas saya habis belajar, saya bekerja sekejap. Lepas tu saya ambil keputusan untuk teruslah 100% terlibat dalam industri ukiran kayu ni. Belajar mukir ni daripada pekerja-pekerja mukir lah. Orang tua saya tu, ayah saya, dia banyak ajar daripada segi falsafah ukiran kayu, macam mana nak mereka bentuk dia apa semua. Pakatan Juruukir ni sebenarnya ditubuh secara resminya pada tahun 1973 oleh orang tua saya dengan pakcik lah. Jadi masa tu Pakatan Juruukir ni base di Kota Baru. Masa tu ada orang lagi yang buat ukiran kayu secara komersial. Lain kita punya produk tu banyak bergantung kepada tempahan lah. Terutama sekali tempahan daripada pihak kerajaan, daripada istana. Itu kita punya perniagaan yang utama. Di samping itu kita buat juga tempahan untuk rumah-rumah kediaman dan juga untuk barang-barang cendera mata. Itu ukiran juga banyaklah berubah daripada tahun 70-an dulu kepada sekarang. Orang-orang sekarang ni dia lebih pada simple. Kalau orang dulu tu dia ukiran dia intricate. Sekarang ni dia nak cepat, murah, seperti ukiran dinding, ceiling, pagar musang. Itu antara produk-produk yang demand dia agak tinggi buat masa sekarang. Ukiran kita ni sebenarnya amat penting untuk kita berubah daripada cara kerja tradisional kita kepada cara baru. Jadi ini termasuklah proses-proses reka bentuk dan desainnya. Jadi kalau kita nak mengembangkan lagi, maknanya kita mestilah memudahkan pencapaian orang awam dan siapa-siapa sajalah untuk akses kepada seni ukiran kayu. Jadi di sini saya mendapat pendigitalan ukiran kayu ini amat penting. Ini akan memudahkan untuk pengusaha-pengusaha lain yang ada mesin, ada kepakaran untuk mengoperasi mesin, untuk terlibat dalam seni ukiran kayu supaya dia dapat dipasarkan dengan lebih meluas lagi. Nama saya Nur Razli bin Ismail. Kapasiti sekarang sebagai pengarah pemekasaan ekonomi Bumi Putera MTIB.
Okey, dalam salah satu usaha MTIB untuk memperluaskan penggunaan teknologi digital ukiran kayu, pada tahun 2022 MTIB telah menerima peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 berjumlah RM3 juta dan pelaksanaan sehingga tahun 2025 melalui projek pembangunan seni ukir kayu dalam reka bentuk produk kayu. Dan di antara program yang khusus apa yang kita buat sekarang ni adalah program aplikasi teknologi pendigitalan dalam pembangunan produk ukiran kayu. Program ini melibatkan 5 pihak utama iaitu ahli guru, tokoh kraf negara, mereka tanggam dan 2 syarikat yang akan membangunkan produk ukiran yang telah dihasilkan. Dalam program ni kita tekankan adalah produk-produk yang sentiasa digunakan, yang boleh digunakan dalam bangunan-bangunan yang moden. Jadi kita pilih elemen-elemen daripada bangunan-bangunan lama yang boleh diadaptasikan kepada bangunan baru. Jadi ini akan menarik minat pembelilah sebab dia dapati rumah dia tu boleh juga dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu. Jadi kita daripada program ni kita telah menentukan beberapa produk yang boleh diketengahkan dalam program ini sebagai permulaan. Contohnya sesiku keluang, pagar musang dan panel-panel ukiran. Jadi program ini melalui kerjasama daripada pengusaha dan juga pereka bentuk, pakar-pakar ukiran kayu ni bekerjasama melalui program ini untuk menghasilkan produk-produk sedemikian. Kerja-kerja pendigitalan ukiran kayu ini bermula daripada proses pemilihan motif sebenarnya. Pemilihan motif dan juga apa produk yang untuk dihasilkan. Jadi kita ada beberapa sesi lah. So, daripada sesi permulaan tu kita brainstorming selama beberapa hari untuk menghasilkan senarai produk yang akan diusahakan. Dan selepas itu kita mulakan dengan proses untuk reka bentuk. Proses reka bentuk dia melibatkan 2 orang pengukir tersohor lah. Encik Nur Haiza daripada Bukau Ali. Dan juga Encik Muhaimi daripada Inai Craft. Ya, saya Nur Haiza bin Nordin, dilahirkan di Kampung Raja Besut, Terengganu. Bila saya selalu berjalan melewati, saya pergi ke sungai Kampung Raja, itu ada satu istana. Di istana itu banyak ukiran-ukiran yang indah. Jadi saya selalu memerhatikan ukiran-ukiran tersebut dan saya tak tahu saya itu minat. Kebetulan pergi di bengkel usahawan Wan Su dan Wan Po anaknya. Di situ saya mula berminat untuk mempelajari. Reka bentuk dan desain telah diperolehi, maka perbincangan pula diadakan bersama dengan pengusaha ukiran kayu yang mempunyai kepakaran untuk menghasilkan produk-produk yang telah direka bentuk itu dan ditransfer kepada kayu. Itulah, saya kena lukis dulu sebab stroke tu penting dan adalah orang luar sebenarnya bukan staf saya yang tahu tentang ni dan dia berminat sebab dia tahu dia boleh buat tapi dia tak ada mesin. Jadi berminat untuk nak join ya. Jadi saya betulan nasib baik saya tu hari tu dia orang ada. Jadi bantulah. Jadi maknanya perlu satu tim lain untuk membantu nak menyiapkan untuk nak transfer ke. Lepas dia orang design, lepas tu dia kena ada satu lagi orang yang boleh transfer pula ke mesin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adi Putra bin Muhammad Zulkifli. Saya merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga merupakan salah seorang pereka tanggam di bawah naungan MTIB. Dia didigitalkan oleh Dr. Adli kan untuk menghasilkan G-code. Okey, G-code ni adalah program komputer supaya mesin CNC itu boleh mengenal pasti
arahan-arahan yang dikeluarkan untuk memotong kayu. Jadi sinilah pentingnya antara daripada seni dan untuk ditukar kepada mesin. Motif-motif itu dipilih berdasarkan kepada kita punya perbincangan lah antara pengusaha dan juga mereka bentuk. Kita ada 2 orang adik guru yang bersama dalam program ini yang dipilih berdasarkan kepada kemahiran masing-masing lah untuk mereka bentuk. Jadi mereka ini adalah orang yang memang sudah mahir daripada segi kehalusan seni ukiran Melayu, sedut belok, reka bentuk dan teknik ukiran Melayu. Target customer, target pelanggan untuk kita punya program ni adalah masyarakat biasa. Kita buat program ni khususnya untuk menghasilkan produk-produk yang mampu bilik. Kita pakai teknologi terbaru, canggih supaya dia boleh dihasilkan dengan kuantiti yang banyak dan cepat. Itulah dia dinamakan solat. Maknanya solat itu untuk hiasan di rumah. Pada saya sebagai orang yang tradisional dan ortodok dalam bidang ni, saya akui sistem ataupun cara pendigitalan ini sangat berkesan dan sesuai untuk meningkatkan produktiviti ukiran ataupun produk-produk kita untuk menerjah ke pasaran antarabangsa. Ada masa nak pergi tengok hasil daripada digital tu, bukti yang saya sendiri terlalui di Kuantan, Museum of Contemporary Art. Saya buat dinding 20 kali 20 kaki, boleh siap dengan bantuan mesin. Maknanya dia mesin itu sangat-sangat diperlukan. Tapi dia tak okey, dia cuma tebuk. Pemasaran dilakukan oleh pengusaha syarikat ukiran kayu lah. Akan dilakukan dengan cara online. Yang keduanya diadakan melalui pameran-pameran yang diadakan secara berskala lah. Yang kerap juga dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan maupun oleh pihak pengusaha sendiri. Memang kita susah untuk menghalang daripada meniru, kerja meniru hasil-hasil usaha yang kita lakukan. Tapi namun begitu, kita berusahalah juga melalui program ini untuk diperkenalkan kepada pengusaha-pengusaha cara untuk menjaga produk-produk ini daripada dibiru, itu melalui IPO dan sebagainya. Akta hak cipta itu memang sudah ada untuk melindungi pengusaha-pengusaha ataupun kita punya pereka-pereka ukiran kayu, khususnya daripada adik guru kita. Kesan positif daripada program ini adalah kita boleh memperkembangkan lagi ukiran kayu ini walaupun bukan daripada bentuk tradisional asal, tapi kepada bentuk yang lebih ringkas. Dengan penyertaan adik guru ini dapat mengekalkan unsur-unsur tradisional, falsafah ukiran masih lagi dikekalkan walaupun kita menggunakan teknologi baru. Daripada segi kesan negatifnya pula, saya rasa tak banyak sebenarnya selain daripada peniruan lah. Tapi di sini adalah penting bagi pengusaha-pengusaha untuk menjaga diri mereka lah, mendaftar dan sebagainya lah untuk produk-produk mereka. Digital ni saya rasa dia tidak akan mengganggu ukir-ukir yang sedia ada sebab dia adalah satu bidang yang berbeza lah. Yang ukir-ukir ni memang kesenian dia tinggi dengan silatan dan sebagainya. Yang berminat seni ukiran kayu tu sendiri yang original, dia akan memilih lah pengusaha ataupun pengukir-pengukir yang sedia ada ni kan. Jika kita pelanggan-pelanggan tu nak yang mudah kan, yang mudah yang tak dapatkan daripada produk-produk yang dihasilkan melalui program ni. Saya rasa itu tak menjadi isu kepada mereka. Keaslian ukiran kayu ni sebenarnya tidak tergugat sebenarnya. Ia adalah kesinambungan daripada kesenian ukiran kayu yang ada sekarang, cuma kita mereka bentuk dia, merealisasikan dia dalam bentuk baru dengan media baru kan, dan cara penghasilan yang baru. Jadi kesenian itu tidak akan hilang lah. Sebab itulah kita menjemput adik guru memang dah orang yang sudah mahir dalam bidang ukiran kayu ini untuk turut serta untuk memastikan supaya keaslian ukiran kayu itu tidak pudar disebabkan oleh program kita. Sebenarnya proses reka bentuk ukiran kayu ni sama ada kita buat secara tradisional ataupun pendigitalan ukiran kayu ni
Proses dia sebenarnya sama. Cumanya bezanya apabila kita dah digitalkan ukiran ni, kita boleh copy dia dengan cepat. Sedangkan kalau kita buat secara manual, dia akan mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Sekeping design mungkin akan memakan masa 2-3 hari. Jadi bila kita dah digitalkan ukiran kayu ni, sekejap saja kita boleh keluarkan design tu dan ramai orang yang boleh ambil manfaat daripada ukiran tu lah. Kebentukan khususnya pengusaha-pengusaha lah. Jadi pengusaha-pengusaha tak perlu ada kemahiran kata yang tinggi daripada segi ukiran kayu disebabkan design itu sudah ada dalam bentuk digital. MTIB juga membantu pengusaha-pengusaha ni mendaftar bersama dengan MyIPO untuk menjaga kebajikan pengusaha-pengusaha, hasil-hasil mereka dan sebagainya lah daripada ditiru kan. Jadi itu adalah satu-satu usaha daripada MTIB lah untuk membantu pengusaha-pengusaha ukiran kayu ini. Di samping itu juga MTIB membantu pengusaha-pengusaha program pendigitalan ukiran kayu ini untuk mempromosikan produk-produk mereka melalui media sosial seperti sekarang ini. Seni ukiran kayu ni kita harus pelihara lah sebab dia mencerminkan budaya kita, jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Daripada zaman dulu lagi memang ukiran ni disanjung. Sebab itulah dia diletakkan di istana, di rumah-rumah bangsawan kan. Tapi sekarang ni kita bernasib baik sebab sekarang ni ukiran-ukiran ini boleh didapati untuk masyarakat biasa kan. Sebab dia punya harga pun dah makin murah dengan kecanggihan alat-alat. Jadi kita haruslah maknanya mainkan peranan untuk mengekalkan kewujudan ukiran Melayu ni lah. Seni ukiran kayu ni sebenarnya bukan sekadar sebagai hiasan sebenarnya. Sebagai contoh elemen seperti siku keluang kan. Siku keluang juga dipanggil sebagai siku kelawar. Itu adalah untuk mengukuhkan struktur bangunan. Dan kalau kita tengok pagar musang sebenarnya, ia adalah sebagai sempadan pembahagi antara ruang. Kalau kita tidak sama-sama menjaganya, sama-sama mengimplikasikan dia dalam kehidupan kita, maka ianya akan pupus. Dia salah satu sebabnya adalah cabaran pengaruh bangunan-bangunan baru kan. Orang dah tak berapa tahu pasal ukiran Melayu ni. Kalau kita sama-sama kekurangnya satu rumah ada satu piece ukiran tu, rasanya itu sudah cukup membantu untuk generasi akan datang tengok maknanya kita mempunyai khazanah yang perlu dijaga. Jadi harapan kami sebagai pengusaha merasakan program seperti ini harus diteruskan supaya kita boleh membantu lagi ramai pengusaha-pengusaha untuk terlibat dalam program ini dan juga meningkatkan lagi pasaran ukiran kayu ini kepada masyarakat di luar sana. Sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya di peringkat Kementerian Perdagangan Komoditi, MTIB, persatuan-persatuan dan juga semua agensi kerajaan dan swasta yang terlibat. Di mana sekarang ni apa yang perlu kita tekankan khusus kepada semua usahawan Bumiputera untuk ubah minda dan sikap ke arah yang lebih baik. Yang keduanya untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran khususnya dalam penggunaan teknologi dan memupuk perkongsian pintar di kalangan usahawan bumi dan juga non-bumi. Apa yang penting di sini, di antara mesej yang perlu saya tekankan dalam usaha-usaha kita untuk mempertingkatkan ataupun memperkasakan industri ukiran negara, MTIB tidak berhajat untuk menjadi agensi juara kepada industri kayu. Dan kita akur kepada semua agensi-agensi lain yang terlibat dalam memajukan industri ini seperti kraftangan dan lain-lain. Apa yang penting, kita perlu melihat MTIB ini sebagai salah satu daripada pelengkap kepada semua inisiatif kerajaan dan kita menghulurkan tangan untuk jalinan kerjasama yang lebih baik demi kepentingan industri ukiran negara secara amnya.
baru kami faham sebenarnya seni ukiran Melayu ni memang tinggi sangat ilmu dia. Setiap motif corak bunga tulang belikat tu ada maksud-maksud yang tersurat, yang tersirat yang kita patut tahu. Setiap ukiran-ukiran tu pun dia ada maksud yang positif tau, yang buatkan kita selesa untuk duduk dekat rumah kita. Betul. Kita harap dengan usaha sama MTIB ni, seni ukiran Melayu akan kekal sampai bila-bila walaupun panas Belanda, hujan mendatar, ribut taufan. Bak kata pepatah, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas. Pergi ke rumah kasih, kan, bawa buah zaitun. Terima kasih kerana menonton. Oh, ada sambungan dia. Okey, budak-budak mengaji malam-malam, jumpa hantu kungkum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhir pasang pagi, surut pukul 5, Nona bangun pagi, siram pokok bunga.